Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wahaykum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah kerana kita yang masih terpilih oleh Allah untuk menjadi tetamunya. Ada mereka yang Allah Ta'ala beri lapang, kenapa tak datang surau masjid tak sihat. Ada orang yang Allah Ta'ala beri sihat, kenapa tak nampak lama, sibuk. Ada orang yang Allah Ta'ala beri sihat dan lapang, tapi tidak pula dicampakkan Allah dalam hati keinginan untuk datang ke surau, ke masjid, dan tidak diupayakan Allah, tak datang juga. Jadi bila tuan-tuan dapat datang masjid, surau, syukur pada Allah. Begitu besarnya rezeki. Pertama, keinginan itu sendiri dicampakkan Allah, bukan kerana keinginan kita semata-mata. Kerana keinginan kita pastinya tidak akan berlaku jika ia tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang pertama, Allah Ta'ala campakkan keinginan dan Allah Ta'ala upayakan, mudahkan. Kemudian Allah Ta'ala beri kelapangan, bukan duduk sekadar duduk dalam majlis solat jamaah, tapi dapat pula duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril naik kepada Allah, ya Allah, ada seorang hamba-Mu, dia bukan niat pun nak duduk dalam majlis ilmu, dia singgah saja. Adakah dia termasuk dalam golongan mereka yang diampunkan dosanya? Allah Ta'ala perintahkan Jibril masukkan sekali dia dalam senarai yang diampunkan dosanya. Itu dia tak niat apa-apa, dia sekadar singgah saja. Kebetulan ada majlis ilmu. Apatah lagi kalau kita yang memang niatnya memang hadir untuk majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, man salaka tariqan, mencari ilmu, yaltamis fihi ilman sahhalallah, maka pastinya Allah Ta'ala memudahkan jalannya ke syurga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Allah Ta'ala beri sihat kepada kita. Mungkin kita tak sempurna, moga Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit, tapi syukur kita masih lagi mampu untuk datang ke rumahnya. Dan bila mana kita bersyukur, tuan-tuan sekalian, sistem dan peraturan Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pastinya aku akan tambah. Kita tak rasa ni sebagai nikmat sebab dah jadi biasa. Biasa ustaz, tiap petang saya memang kat masjid dalam majlis ilmu, sehinggalah satu ketika Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut, tak boleh datang, sakit, uzur. Dan pada waktu itu ramai manusia, biasanya tabiat manusia, bila sesuatu nikmat itu ditarik, maka dia mula tahu menghargai. Kita tak perlu tunggu untuk ditegur Allah untuk bersyukur. Ada orang dia kena tegur baru nak syukur. Bila dia kena tegur baru nak syukur, jadi sistem la in syakartum la azidannakum is not applicable. Dia tidak terpakai sebab dia bukan nak bersyukur, tapi kena tegur
baru nak bersyukur. Kita syakiran, maksudnya kita termasuk dalam golongan, moga Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan mereka yang bersyukur. Maksudnya sentiasa ada alasan, sentiasa lidah kita basah dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah. Terjemahan yang salah. Siapa terjemah macam tu salah. Sebenarnya bukan nikmat-nikmat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut satu nikmat je. Wa in ta'uddu ni'matallah. Sekiranya kamu menghitung satu nikmat Allah, dan pastinya kamu tidak terhitung. Ambil saja nikmat mata yang Tuhan bagi kat kita, ya. Ramai orang yang mencari kamera yang mahal supaya dia dapat ambil gambar yang cantik, sharp, dan kadang-kadang lebih real daripada realiti, kan? Tapi berapa ramai yang menghargai nikmat mata. Tanpa mata tidak ada guna kamera yang mahal. Dan Ustaz, saya tak pandai nak kawal kamera. Saya beli yang autofocus. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, memang mata kita autofocus. Siapa yang menghargai? Saya kalau naik kereta ni, kadang-kadang saya tengok orang naik macam pelesik tu. Saya mengharapkan ada invention satu kamera yang boleh ikut mata kita. Kita tengok dia, zoom, tangkap nombor dia, hantar kat JPJ. Tapi tak ada lagi kamera yang macam tu. Mata kita boleh kita dekatkan, jauhkan mata. Kamera setakat ni tak ada, dia tak ikut dia punya mata kita. Tapi Allah Ta'ala bagi kamera mata kita autofocus. Berapa ramai yang menghargai. Cari earphone yang mahal, ribuan ringgit untuk nak dengar bunyi yang tajam, sharp. Tapi berapa ramai yang menghargai nikmat telinga. Tanpa telinga tak ada guna earphone yang mahal. Dan semua ini Allah Ta'ala beri secara percuma. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, moga kita termasuk dalam golongan mereka yang tidak perlu ditegur untuk bersyukur maksudnya. Baik, jangan lupa untuk niat. Saya selalu pesan, kalau tak niat, dia tak jadi ibadat, dia sekadar jadi adat. Saya tahu ramai yang tak niat apa-apa melainkan solat tadi. Ni duduk ni niat i'tikaf, duduk dah kira ibadah dah. Tuan-tuan terlena, terlalai dah dikira ibadah. Lebih kurang 1 jam tuan-tuan duduk niat juga menunggu solat isyak berjamaah 2 jam kat situ. Tadi sejam, ni 1 jam lagi menunggu solat isyak. Tuan-tuan duduk niat, duduk dalam majlis ilmu lebih kurang 1 jam, 3 jam kat situ. Tuan-tuan sekalian, kan, niat silaturahim tambah lagi jam. Tuan-tuan sekalian, kan, kita tak niat, dia jadi adat, dia tak jadi ibadat. Sebab syarat pertama nak jadi ibadat, dia mesti dengan niat. Orang utara kata kita action belagak seolah macam pahala dah banyak. Mentang-mentang regular majlis ilmu, regular masjid, rasa dah syurga paling bawah tu dah secure, maksudnya dah rasa selamat. Sedangkan Nabi, manusia yang maksum, yang banyak jasa daripada umat, tiba-tiba tak rasa selamat. Tiba-tiba kita yang begitu banyak dosanya, terutamanya berdosa bila bersendirian, tiba-tiba kita pergi rasa selamat. Ni penyakit SS, syok sendiri, syok sendiri. Takut di hari akhirat kelak, bila terima buku amalan, tak ada apa, ya Allah, mana amalanku ya Allah? Ya, aku tahu kamu buat semuanya, tapi bercampur dengan riak, bercampur dengan ujub, bercampur dengan takbur. Ambil semula. Aku suci daripada menerima amalan seorang hamba yang berkongsi kepentingan aku maha kaya. Oh God, let me return. No return. Nasib baik kita tak sampai, kan? Maksudnya kita masih di sini. Perbetulkan diri kita, betulkan niat kita, betul-betul.
Syarat tuan-tuan, saya nak ni tuan-tuan sekalian, saya supaya mudah faham. Tuan-tuan claim semua. Tuhan duk tunggu kita submit borang claim. Claim semua. Makan claim, minum claim, tidur claim, semua claim. Tapi syarat tuan-tuan nak claim, waktu tuan-tuan isi borang claim, tuan-tuan letak satu nama aja. Nama dia. Tuan-tuan letak banyak nama, reject. Mana dia? Ikhlas betul-betul. Dan syarat yang kedua, tuan-tuan nak claim, iaitu dia mestilah apa yang kita buat itu harus di segi syarak, menepati kehendak syarak. Dalam bahasa sekarang kita panggil syariah compliant. Tuan-tuan claim semua. Sayang kita tak claim. Tidur tak claim, 7 jam 8 jam tak claim. Tuan-tuan sekalian, makan tak claim, kerja tak claim, semua tak claim. Rugi tuan-tuan sekalian. Rugi. Sepatutnya semua dikreditkan dalam akaun akhirat kita, tapi dengan sebab kita tak claim, dia sekadar adat saja. Ini sangat rugi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah seperti biasa sebelum kita sambung kitab kita, marilah sama-sama kita tenangkan hati kita. Kita bawa diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mulakan dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, pastinya hati akan menjadi tenang, insya-Allah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون شفاء ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد
صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari Ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita membicarakan tentang rawatan kepada penyakit marah, marah yang tidak dapat diurus, marah yang tidak dapat dikawal. Jadi sebenarnya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dari sudut behaviorism, maksudnya dari segi behaviorism, iaitu school of thought, tingkah laku ni, dia kenapa kita kadang-kadang jadi pemarah? Sebab dia panggil proses conditioning, dia buat eksperimen dekat anjing. Anjing ni bila dia nak bagi makanan, dia bunyikan loceng, dia ting, lepas tu dia bagi makanan. Tuan-tuan sekalian, jadi setiap kali dia nak bagi makanan, dia bunyikan loceng. Jadi tuan-tuan sekalian, satu ketika dia tak bagi makanan tapi dia bunyikan loceng, jadi anjing tu dah macam keluar ayat liok dia nak makan maksudnya. Sebab anjing tu dah associate condition, maksudnya bunyi itu dengan makanan, maksudnya. Itu dia panggil conditioning. Kita kadang-kadang kita associate conditioning macam tu. Kalau ni terutama orang lelaki-lelaki kan, suami misalnya, kau jangan bagi muka kat isteri kau, jangan bagi dia naik muka, kena tunjuk kemarahan tu kita sebagai lelaki-lelaki kena tunjuk kemarahan, tak simbol keberanian. Jangan biar tu. Tapi dia berani dikaitkan dengan marah. Kalau tak marah tak berani. Kadang-kadang anak-anak muda semua, kita kena tunjuk keberanian kita. Antara tanda keberanian itu dengan menyatakan marah. Jadi ini conditioning yang salah maksudnya. Maksudnya siapa yang pergi kata marah tu, tuan-tuan sekalian, tanda berani? Marah ni dia jadi berani kalau dia diletakkan pada tempatnya. Tapi kalau salah letak, dia bukan jadi berani, dia jadi apa? Bahlul. Maksudnya dia jadi stupid, bodoh maksudnya, kan?
Tak ada pasal-pasal pergi marah. Dan bila marah tuan-tuan sekalian, bila marah ni tuan-tuan sekalian, kita tak kena tempat pergi marah. Dia marah, bila marah naik, cerdik turun. Tuan-tuan kena jaga. Bila marah naik, tuan-tuan sekalian, emosi naik, cerdik turun. Sebab tu jaga-jaga waktu kita marah tu, jangan cakap apa-apa lagi. Saya keluar habis kebodohan kita. Lepas tu tak mengaku, salah setan. Dah maaf, saya hilang kawalan marah. Mungkin disebabkan setan. Tak saya pasal kuantu tersedak. Kan? Hanya bukan salah kita yang salah. Tadi saya terdengar ceramah seorang pastor. Pastor ni father. Dia kata dia ambil daripada gospel. Saya tengok sama dia sebut. Dia kata actually the hell is not created for us. Neraka bukan diciptakan untuk kita. It is created for the devil. Dia diciptakan untuk setan. But because you follow setan, you go to hell. Betul juga kan? Memang bukan neraka untuk kita. Dia diciptakan untuk setan. Pasal apa? Ya Allah, saya masuk neraka. Lah hampir ikut setan. Kan? Ikutlah malaikat masuk syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, sikit-sikit memang hakikatnya di sebalik semua itu adalah syaitan tuan-tuan sekalian. Tapi dia sekadar menghasut, dia sekadar memujuk, dia sekadar membisik kan tuan-tuan sekalian. At the end, kita yang pegang kunci, kita yang pegang Swiss tuan-tuan sekalian. Kalau dia macam mana pun, kalau kita tak benarkan, dia tidak berupaya. Dan Tuhan sebut dalam Quran, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah maksudnya. Tapi kita yang membenarkan. Ini tuan-tuan sekalian, satu kesilapan maksudnya. Bila kita kaitkan marah itu sebagai tanda berani. Marah dia menjadi berani bila kita letakkan pada tempatnya. Tempat yang perlu orang hina Nabi, orang hina Al-Quran, orang hina agama kita, kita kena tunjuk kemarahan kita. Itu kalau tak marah, dia jadi coward. Itu bukan dia tak marah sebab dia penyabar. Itu bukan penyabar, itu coward. Maksudnya penakut. Bila perlu marah, kena marah. Kalau tuan-tuan sekalian, kalau dia melibatkan diri kita, bukan dia melibatkan hak Allah, kita boleh marah, tapi lebih baik kita memaafkan. Itu lebih baik. Wahsy membunuh Hamzah, datang jumpa Nabi boleh marah, tapi masalah peribadi, dia mengambil keputusan untuk memaafkan. Cuma dia bagi tahu Wahsy, tolong jangan bagi aku nampak muka engkau maksudnya. Sebab bila tengok Wahsy, dia teringat trauma apa yang berlaku kepada Hamzah maksudnya. Dengarkan mereka, ni cara nak rawatan dia, iaitu dengarkan mereka dengan kisah-kisah penyantun dan pemaaf. Dalam Islam banyak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka memaafkan. Nabi sendiri banyak yang kisah-kisah dia memaafkan. Seorang sahabat Badui datang tarik punya selendang dia, Nabi tak marah, Nabi memaafkan juga. Banyak kisah-kisah sekalian. Yang Nabi nak Fathu Makkah, ni sejarah Fathu Makkah, takut habis orang yang di Mekah tu. Sudah sampai habislah kita maksudnya. Dulu kita khianat Nabi, kita berperang dengan bunuh adik keluarga Nabi, habislah kita. Tapi tuan-tuan sekalian, selalu Nabi ni dia apa? Dia lain, reverse dia punya jangkaan. Tu, itu dakwah yang terbaik lah. Bila kita orang expect extremism will leads to another extremism. Kalau tuan-tuan spot muka orang, tampak muka orang, kan, tuan-tuan kena expect untuk ditampak juga. Tapi kalau orang tampak muka tuan-tuan, dia nak expect supaya kita tampak juga. Tapi kita picu muka dia. Itu tuan-tuan sekalian, balik dia tak boleh tidur malam. Insaf tu. Tuan-tuan sekalian, kan, kita sayang dia sebagai ni. Itu memang, itu dia panggil reverse. Banyak Nabi berdakwah macam tu maksudnya. Orang khianat dia, orang hina dia, tapi dia balas dengan kebaikan. Itu dakwah yang terbaik. Menunjukkan kepada mereka bagaimana orang-orang itu memilih cara menahan diri daripada marah. Baik, nak marah, ini tuan-tuan sekalian,
Kita apa, sebelum dia berlaku di luar sana, dia akan masuk dalam otak kita. Dia kita panggil apa, STR, stimulus, thinking and reward. And reward pula, respond. Dia kalau animal, SR saja, SR principle, stimulus, respond. Maksudnya kalau kita bagi kucing marah, dia marah. Tapi kita manusia Tuhan bagi akal, kita STR, stimulus, thinking and respond. Beza sikit tuan-tuan sekalian. Tetapi kalau tuan-tuan, pasal apa marah ni? Ustaz, dia duk bagi saya marah. Tu level animal. Level animal, level kucing tuan-tuan sekalian. Kalau siapa yang macam tu lah tuan-tuan sekalian. Kita bukan macam tu. Kita masuk, kita proses dulu. Perlu tak aku marah? Analisa dulu. Yes, dalam kes ni aku perlu marah. Okey, berapa dos dia? Tahap mana kemarahan aku dan bagaimana kaedah dia, kita analisa dulu. Dan bila kita marah, maka marah tersebut marah yang mahmudah, marah yang terpuji. Tapi kalau tuan-tuan SR, itu yang kadang-kadang lepas tu kita minta maaf. Maksudnya minta maaf lah, saya terlepas tadi kemarahan saya. Tapi tuan-tuan boleh minta maaf lah. Hati dia dah hancur, hati dia dah terguris dah retak dah hilang dah. Kalau anak-anak ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita belai. Sekali kita hilang kemarahan tuan-tuan sekalian, keluar semua, dia destroy the whole process tu. Yang kita bina kasih sayang semua hancur lagi. Ayah dah tak sayang aku, habis. Sebelum ni kita jaga, belai, didik. Akhirnya sekali kita marah, habis. Ayah dah tak sayang aku. Pam, dia masuk dalam bilik, dia buka komputer. Kami sayang kau, habis. Habis lah. Lepas tu yang lari dengan kawan-kawan, bawa kain baju, lari. Budak-budak sekarang bukan macam kita dulu. Kita lalu ayah kita marah kita, tapi mana, tahan je lah. Budak-budak sekarang kata jangan main, dia tutup pintu depan, tingkap belakang buka. dia lari. Jaga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi analisa dulu. Ingat waktu tuan-tuan nak marah tu, tuan-tuan ni masuk dalam otak, ingat tu. Ingat ganjaran-ganjaran menahan marah. Kalau aku tak marah, aku boleh marah ni. Memang dia layak marah, tapi aku rasa lebih baik aku sabar. Mungkin sabar itu nanti untuk beri peluang kedua untuk dia belajar menghargai dan dia sabar. Orang yang sabar ni tuan-tuan sekalian, innallaha ma'as-sabirin. Allah Taala bersama mereka yang sabar. Ganjaran orang yang sabar iaitu syurga seluas langit dan bumi. Jadi kita ingat tu. Dan kita ingat juga tuan-tuan sekalian, kita pun ada banyak benda juga yang orang boleh marah kita. Kan? Kita pun banyak juga benda yang boleh orang marah kita, dan pastinya banyak yang Tuhan boleh marah kita. Dan sekalian, satu hari nanti di hari akhirat kelak, memang we have a lot of things to be dimarahi Allah. Dan pada waktu itu tuan-tuan, bila tuan-tuan boleh memaafkan, maka Allah Ta'ala juga akan memaafkan kita. Kalau kita boleh beri ihsan, maka Allah Ta'ala juga akan memberi ihsan kepada kita. Kita kena ingat tu, waktu kita ada kuasa, waktu kita boleh marah, kita kena ingat nanti Allah Ta'ala maha berkuasa, boleh saja dicampakkan kita dalam neraka. Maka pada ketika itu kita lebih memerlukan keampunan Allah. Dan bagaimana jalannya? Itu dengan kita memaafkan manusia. Ingat pahala. Kalau tuan-tuan fikir macam tu kan, dia tak jadi marah. Dia tak jadi marah dah. Lama dia ambil masa. Marah ni biasanya dia react terus. Tapi kalau tuan-tuan renung fikir dulu, dia tak jadi marah pun tak jadi kan? Tak jadi, orang tengok macam marah macam tak betul ya kan, dia tak jadi marah. Ingatkan ancaman Allah jika ingin teruskan marah. Takut kita berlaku zalim, kita berlaku zalim kepada manusia lain. Ini kita kena jaga-jaga. Kalau kita tak betul-betul urus marah, maka kita telah berlaku zalim. Kita menjatuhkan maruah dia, tuan-tuan sekalian, kita menghancurkan kehidupan dia, harapan dia dan sebagainya. Ini jaga-jaga. Banyak rumah tangga, tuan-tuan sekalian, untuk kerana marah maksudnya. Kita kena berjaga-jaga. Ingat, adakah anda boleh terselamat dari kemurkaan Allah pada hari kiamat kelak
sedangkan anda amat memerlukan keampunannya. Jadi kalau tuan-tuan nak marah, tuan-tuan kena ingat ni, satu hari nanti kita amat berharap akan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu itu Allah Taala melihat sama ada kita bersikap ihsan ataupun memaafkan orang lain. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ni tak marah lagi tuan-tuan sekalian, baru duk fikir. Yang ketiga, tak marah lagi ingat akan akibat permusuhan dan berdendam. Kelak sudah tentu dia akan berusaha membalasnya, mencari kelemahan anda, dan pastinya anda tidak sunyi dari segala kelemahan. Oh tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak bergaduh, orang kata nak cari sahabat ni payah nak bergaduh, senang sat ya tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, bergaduh ni dendam ni tuan-tuan sekalian, dia lebih banyak mudarat daripada manfaat. Lebih banyak mudarat daripada manfaat. Kalau ambil hukum kaedah tuan-tuan sekalian, lebih baik kita memaafkan saja. Biarlah hak kita diambil, satu hari nanti kita akan claim balik di hari akhirat kelak. Melainkan tak tahu tuan-tuan nak ambil, tak apa, hak tuan-tuan nak tuntut boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab orang yang marah ni, saya nak beritahu, nak pesan, nak ingatkan, orang yang marah ni, apa dia boleh buat? Saya bagi satu kataan je, unimaginable. Tuan-tuan tak boleh bayangkan apa dia boleh buat. Tuan-tuan sekalian, silap muntah darah, silap sampai mati. Ini bukan kadang-kadang orang biasa. Saya tengok kadang-kadang tu ustaz apa semua tu, Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala izinkan. Nabi pun tuan-tuan sekalian marah ahli sihir Yahudi, marah dia sihir. Dan antara penyebab kepada wafatnya Nabi juga, menjadi punca dan menjadi asbab turunnya surah Al-Falaq dengan An-Nas, maksudnya sihir. Sebab tu kalau boleh elakkan, maksudnya elakkan maksudnya. Tapi kalau tuan-tuan I have to, okay, proceed lah maksudnya. Tapi kalau ada jalan lain, maksudnya maafkan saja, biarlah hak kita kalau kita boleh cari maksudnya. Kita kata kita berjaga, tak apa ustaz, saya jaga-jaga. Orang yang dengki dengan kita ni, dia bukan, dia duk pick up pasal kita lah. Kita banyak benda nak pick up, tapi orang yang marah dengan kita ni, dia duk dalam kepala dia kita je. Larat kita nak ni tuan-tuan sekalian, dia ada titik lemah, pasti dia jumpa titik lemah kita. Dan pada waktu itu tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah, pastinya dengan izin Allah, dan pasti ada hikmahnya berlaku. Sebab itu kalau boleh, maksudnya kalau ada ruang untuk kita memaafkan, ataupun biarlah tuan-tuan sekalian, biarlah hak kita diambil tuan-tuan sekalian. Satu hari nanti kita akan tuntut di hari akhirat kelak, maksudnya memandangkan tak berbaloi jika kita berdendam dan juga bermusuhan maksudnya. Yang keempat, gambarkan betapa buruk rupa anda. Orang kata marah ni tuan-tuan sekalian, tapi sebelum kahwin sungguh kan, sebelum kahwin kan, waktu duduk dating tu kan, alah, lagi marah, lagi comel lah, itu mengarut. Waktu belum kahwin ada udang sebalik mi kan. Lepas kahwin tuan-tuan sekalian kan, marah tuan-tuan sekalian, orang utara kata tak laku sedut. Tak laku sedut tuan-tuan sekalian, tak laku sekupang tak laku sekupang. Kan kita ni isteri cantik ni waktu kita gembira waktu kita suka, my time marah tak ada makna kan. Kita kahwin kerana dia cantik kan, saya kahwin dia kerana kecantikan dia. Tapi bila mai marah, cantik tak ada makna. Sekarang ni siapa nak pegang? Apa nak pegang sekarang ni supaya perkahwinan tu kekal? Tak ada benda nak pegang. Cerai tu yang ramai yang cantik-cantik kena cerai. Sebab kahwin kerana cantik kan. It is an irrational thought if you expect something which is not permanent to be permanent. Maksudnya satu yang tidak rasional bila kita menjangkakan sesuatu yang tidak kekal supaya kekal. Tuan-tuan sekalian, cantik dia tak kekal. Bukan kata dia tak kekal, tapi kata dia jadi hodoh. Bukan tunggu jadi hodoh, tunggu kita marah aja dia dah jadi hodoh maksudnya.
Dan pada waktu itu, apa yang nak memegang supaya ikatan perkahwinan tu supaya utuh, tak ada pegang apa. Jadi buat apa nak ni? Putih kan. Tapi Nabi kata agama. Ni kita kena istighfar banyak-banyak, ni ujian Allah. Maksudnya isteri fikir kewajipan dia, suami fikir kewajipan dia, anak-anak dia fikir panjang sebab agama ada tali Tuhan maksudnya. Tapi kalau kita ada fikir cantik je, tak ada ke mana tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ni jaga-jaga. Bayangkan waktu kita marah tu memang muka kita memang out. Muka kita memang out. Habis ke tuan-tuan sekalian? Gincu bibir semua habis kan. Gambar juga harmoninya dan damainya rupa orang-orang yang pemaaf. Tingkah laku mereka tenang. Orang yang pemaaf ni hidup mereka tenang saja kan. Tak kisah, tak apalah. Adakah nanti bila kita memaafkan ustaz, bila kita memaafkan dia, Tuhan memaafkan dia? Itu bukan urusan saya, itu dia dengan Tuhan. Saya nak jaga hati saya tenang, dia tak kisah pasal itu dia yang risau. Dia mengharapkan kita marah dia balik, tiba-tiba kita tak marah, dia jadi risau maksudnya. Ini tuan-tuan sekalian, tenang orang yang dapat kawan marah dia maksudnya. Dan yang kelima, fikir apa sebabnya anda ingin membalas dendam dan apa pula sebabnya anda tidak dapat menahan diri daripada kemarahan itu. Maksudnya kena renung dan fikir dulu. Agak-agak dah berapa minit dah ni tengah nak marah dia duduk depan kita kan. Dah berapa minit dah sekarang ni. Tuan sekalian, kan? Lepas tu lagi azan isyak tak ada marah. Tuan sekalian, panjang kan. Mungkin syaitan, mungkin syaitan membisikkan di telinga anda, syaitan ambil peranan, bahawa sikap itu akan menunjukkan kelemahan anda. Kalau tak marah, anda lemah dan anda akan kelihatan rendah di mata orang ramai. Ini syaitan, dia bisik. Ini kaitkan condition. Maksudnya kalau mulia itu mesti tunjuk kemarahan kita. Apatah lagi orang lelaki-lelaki. Hendaklah anda menjawabnya. Jawab balik dalam hati kita tu. Lawan balik. Kita panggil apa? Cognitive confrontation. Teknik konfrontasi kognitif. Bila ada bisikan, tuan-tuan lawan balik. Jawab balik. Wahai nafsu, aneh sekali engkau ini. Engkau tak sanggup menahan penghinaan sekarang. Apakah engkau lebih sanggup menahan penghinaan di hari akhirat kelak? Di hari akhirat kelak dengan dosa dan naib kita, kezaliman kita kepada orang, kita akan menjadi hina. Adakah itu lebih kita sanggup daripada kita dihina oleh manusia sekarang? Maksudnya yang entah kita kenal ataupun tidak, siapa-siapa tuan-tuan sekalian, mungkin sementara saja berbanding dengan akhirat. Apakah engkau tidak bimbang kelak di sana, di akhirat engkau dihina-dinakan di hadapan Allah, para malaikat dan para nabi. Tuan-tuan kalau boleh macam ni ya tuan-tuan sekalian, senyap terus setan. Dia tunggu, selalu orang tak jawab. Selalu betul juga. Tuan-tuan sekalian. Kan kita biasa macam tu lah. Bukan kita kata betul juga pak terus, tak ada nak kata betul ya. Kita betulkan dengan tindakan kita, bertindak terus. Tapi kalau tuan-tuan boleh jawab macam ni, counter. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kata the best action, the golden action bila marah ni silent, duduk diam. Bila tuan-tuan duduk diam tu, tuan-tuan kita mindful, ketara sedar. Kita kena sedar waktu sekarang I am now angry, saya tengah marah. Tuan-tuan akan dengar suara. Tuan-tuan dengar suara bisik. Bisik ni biasa setan. Cepat-cepat dia main. Tuan-tuan dengar nasihat dia. Dan semua lingkup. Nasihat dia semua lingkup. Lepas tu tuan-tuan renung macam ni, fikir macam tuan-tuan sekalian, payah nak marah macam ni. Kalau dia marah tu tuan-tuan sekalian, memang marah yang memang patut marah. Anak kita kadang kita kadang-kadang tak marah, kejut subuh apa semua kan, tak bangun kita tak marah. Sepatutnya itulah kita kena marah waktu umur dia sekian-sekian, umur 7 hingga 14 kita didik dia. Waktu perlu marah kita
marah maksudnya. Waktu tu kita tak marah, 14 baru kita nak marah. Antara sekalian waktu tu dia waktu bukan waktu marah dah. Waktu didik 14 ke atas bukan waktu mendidik, dia waktu berkawan. Dia berkawan kita ajar dia dengan kita sebagai kawan. Jadikan kita ni sebagai tempat rujukan pertama. Ada masalah dia cari mak, ada masalah tak jumpa mak dia cari ayah. Sepatutnya macam tu. Dan sekalian, ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada 1 minit lagi. Dan paling penting, marah tidak dikawal menjadi penyakit, lama-lama menjadi barah. Berilah kemaafan. Ni kata yang saya selalu quote Datuk Mazlan Hamid, kerana kemaafan itu ibarat pisau bedah yang dapat menghilangkan parut luka emosi. Sudah saya berhenti dah. Saya nak berhenti nak berhenti sekejap. Ni kita apa? Meningitis. Tuan-tuan, itis ni maksudnya radang. Kata saya meningitis ni radang yang disebabkan bakteria. Saya jumpa satu term nama dia gragitis, iaitu radang yang berpunca daripada dendam. Penyakit, nama dia penyakit tu gragitis, iaitu dendam. Kita berhenti di sini untuk solat Isyak. Moga apa yang kita bicarakan ni menjadi ilmu, dia mengubah watak dan perangai kita. Yang baik pastinya daripada Allah, yang daif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.